Alia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita berpeluang bertemu dan seperti yang dijanjikan insya-Allah untuk malam ini kita akan bedah ataupun kuliahkan buku ni. Itu 40 hadis alam sekitar yang disusun oleh dua orang tokoh, kita kata ilmuwan yang hebat itu Profesor Datuk Seri Dr. Zaini Ujang dan juga Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof. Kedua-dua tokoh ni saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi lah. Buku ni mula-mula sekali saya dapat maklumat mengenai buku ni melalui Facebook lah. Kemudian saya pun dia ada dua versi. Dia ada dua versi buku ni. Satu yang tebal, satu nipis. Ini intisari. Intisari 40 hadis pelestarian alam sekitar. Dalam ni lebih ringkas padat, mudah untuk dibaca dan tengok sekali tengoklah. Tetapi yang hari ini lebih tebal dan juga sangat informatif. Ini dah jadi macam kitab ni. Kitab yang sangat berkesan. Cerita di sebalik buku ni ataupun kenapa saya nak kuliahkan buku ni, mula-mula saya baca buku ni dan antara saranan Datuk Seri Zaini Ujang, dia kata elok benar kalau buku ni dikuliahkan. Dan bila saya habis baca saya kata memang mesti dikuliahkan. Kemudian satu hari dalam Facebook Datuk Seri Zaini Ujang, beliau bagi tahu dia nak bagi hadiah buku ni kepada mana-mana orang agama yang boleh kuliahkan. Dan saya pun isilah, saya sedia untuk kuliahkan. Pasal alhamdulillah ada teman saya nama Zaini juga tapi Zaini Abbas, dia communicate dengan Datuk Zaini Ujang, dia kata dia nak sponsor buku ni supaya dia boleh tumpang kaki manfaat di sebalik buku ni. Okey, kita terus kepada isi buku ni. Buku ni tebal, jadi apa yang saya prepare hari ni ni ada sampai 6 muka surat ni. Ini adalah ringkasan ataupun kita kata saya ambil poin-poin penting. Poin-poin penting dalam buku ni. Okey, buku ni 40 hadis pelestarian alam sekitar. Apa pendorong kajian ni? Buku ini yang mendorong kedua-dua penulis untuk membuat kajian dan akhirnya menghasilkan buku ni ataupun kitab ni kita kata adalah kita kata pengalaman haji mereka berdua. Itu mereka berdua, Datuk Zaini Ujang dan juga Datuk Zulkifli Yusof ni dijemput oleh kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan haji pada tahun 2018. Dan masa duduk di sana tu, masa berada di Mekah, kita kata duduk di Mekah, masa inilah idea itu tercetus. Apa sebab dia? Kerana kedua-dua ni telah melihat bagaimana banyak sungguh berlaku pembaziran dan juga situasi ataupun sikap segelintir Muslim ketika menunaikan haji yang tidak menjaga kebersihan ataupun ambil makanan masa di hotel tu, lepas tu bila dah makan tu tak habis, biar lagu tu membazir. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak sihat dan ia perlu ditegur. Jadi berikutan ditegur tu siapa? Sebab untuk menyedarkan umat Islam menjaga alam sekitar daripada kotoran dan sebagainya adalah tanggungjawab umat Islam. Dan bila saya sebut tadi, ini adalah apa yang mencetus kedua-dua profesor ataupun tokoh ini untuk menulis buku ni adalah situasi yang mereka lihat di Mekah dan juga Madinah.
Okey, sambil-sambil tu saya nak share ada gambar. Ini pengalaman saya sendirilah. Kalau saya kata apa, kalau kita dengar Datuk Seri Zaini Ujang, Datuk Zulkifli, kedua tokoh ni rasa agak kecewa dengan sikap umat Islam. Gambar saya share ni gambar kat mana ni? Ini di Mekah ni. Ini gambar tahun 2015. Maksudnya keluhan kedua-dua tokoh kita ni mengenai sikap umat Islam yang tidak menjaga kebersihan dan sebagainya. Benda tu benar real. Ini gambar masa saya pergi buat umrah. Saya pergi buat haji. Dan gambar ni kat mana ni? Ini di kaki Jabal Nur, tempat kita naik tengok Gua Hira. Ini di awal pagi yang kita tengok penuh. Sebab kita naik awal pagi dalam pukul sebelum subuh macam tu ataupun lepas subuh, right after subuh. Lepas tu bila dah makin terang matahari kita turun, kita tengok sampah bertimbun-timbun dibiarkan. Jadi sebenarnya masalah ini real. Kalau kita nak kira Mekah Madinah tempat yang paling suci, tetapi kenapa mindset umat Islam tidak berfikiran ataupun nak jaga kebersihan tu. Okey, habis. Kita sambung lagi siakan dengan buku ni. Kemudian antara lain buku ini diharapkan, kata kedua-dua pengarang ini, adalah untuk menyerlahkan rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bila kita kata nak melindung nak bawa rahmatan lil alamin, kita mesti bawa kepentingan untuk menjaga dua jenis kehidupan. Ini disebut dalam buku ni. Saya ambil sebiji-sebiji iaitu kehidupan biotik yang bernyawa seperti manusia, haiwan dan sebagainya, dan juga kehidupan abiotik. Maksud kita bukan setakat kita jaga yang bernyawa macam pokok, macam haiwan kita sendiri, kita kena jaga juga alam sekitar. Okey. Kemudian buku ni seolah-olah nak bawa kita semua supaya menggunakan syariat Islam secara menyeluruh sebagai pedoman dan juga payung kehidupan. Dan buku ni dibawa ayat ni. Ayat ni kita maklumlah, semua orang tahu ayat ni macam mana Allah Ta'ala tegur ataupun Allah Ta'ala nasihatkan ataupun menceritakan arahkan kita supaya jaga tangan-tangan kita daripada merosakkan alam. Tengok Allah kata apa? Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Dan ayat ni insya-Allah kita akan bincangkan. Dan yang saya suka dengan buku ni pada bahagian muqaddimah ni sebab pengarang yang terlibat dengan ayat Al-Quran dan sebagainya adalah tokoh tafsir lah ketika di Malaysia, Profesor Zulkifli Yusof. In fact dia supervisor master saya di UM dulu. Masa tahun 2004 tu, 2003-2004, masa tu saya buat master dalam tafsir. Dia yang jadi kita kata supervisor ataupun musyrif untuk tesis master saya. Dan bila kita baca kemudian bagaimana kita tengok diulas ayat ni, dan juga ada satu lagi ayat kita nampak sudut yang lebih mendalam. Tapi ayat ini kita boleh katakan sebagai payung utama untuk membincangkan isu kita, iaitu Allah kata timbul kerosakan, bencana di darat dan juga di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, kerana tangan-tangan manusia. Tangan manusia ini nanti kita akan bincang. Bagaimana tangan manusia ini yang telah mendebam pokok, buang sampah dan berbagai lagi bencana. Kemudian bila berlaku kerosakan tu, dia macam aspek timbal balas. Kita kata berlaku bencana alam kerana tangan kita. Kemudian kenapa bencana alam itu berlaku? Sebab matlamat dia di hujung tu Allah kata liyudhiqahum. Untuk Allah Ta'ala nak bagi manusia rasa sikit sebahagian daripada apa yang mereka lakukan la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Jadi aspek penting buku ni saya kata duduk pada frasa la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka akan kembali setelah mereka menyadari apa yang berlaku rosak semua sekali bencana kerana tangan-tangan kita. Dan kembali ini pula dia mesti melibatkan semua pihak. Mesti melibatkan semua pihak. Dan kadang-kadang kita ni tahu benda tu salah, tapi kita tidak ada kesedaran untuk membendung perkara tu. Dan kadang-kadang kita ada kesedaran, kita kutip sampah, ada orang yang buang sampah. Kita larang orang daripada melakukan kerosakan, tapi ada orang yang melakukan kerosakan. Jadi seolah-olah ini satu masalah yang tidak berpenghujung. Lalu bagaimana cara untuk hentikan benda ni? Jawapan dia, maklumat atau kesedaran yang kita ada tentang peri penting menjaga alam sekitar ini mesti juga sampai kepada orang lain. Sebab itulah buku ni antara inisiatif yang dilakukan oleh Prof Zaini Ujang atau Datuk Zaini Ujang, dia nak sedia beri hadiah
kepada siapa-siapa saja yang boleh kuliahkan. Dan bila kita kuliahkan seperti ini, kita akan sampaikan maksud ataupun message daripada buku ini yang sangat bagus mengenai kepentingan menjaga alam sekitar, larangan merosakkan alam sekitar. Dalam 40 hadis yang Nabi nyatakan itu akan sampai ke bawah. Itulah dia punya idea dia. Daripada tidak ada, kita buat sikit. Okey, kemudian kita jaga alam ni pun itu termasuk daripada tuntutan agama, bahkan melibatkan dosa pahala. Kadang-kadang kita ni orang Melayu, bukan semua orang Melayu, dia kata contoh, curi duit orang berdosa, menyakitkan orang berdosa, tapi buang sampah ataupun merosakkan alam sekitar tak rasa itu sebagai berdosa. Jadi bagus yang buku ni bawa hadis-hadis dan penjelasan dia nak menyatakan kita dosa kita tu luas. Antara satu dosa yang kita tak sedar adalah dosa buang sampah, dosa merosakkan alam dan sebagainya. Itu satu. Ini ayat pertama yang disebut dalam muqaddimah ataupun pendahuluan buku ni. Maksudnya kalau kerosakan berlaku kerana kita. Dan Allah Ta'ala kata-kata pusing balik bencana kerana rakus dan tangan kita merosakkan alam, kena balik pada kita dengan berbagai bencana macam tanah runtuh apa semua sekali. Kenapa? Supaya kita berhenti. Topik yang kedua ataupun ayat yang kedua, dia cerita mengenai mizan. Mizan ni neraca keadilan. Tengok ayat ni. Kita baca surah Ar-Rahman, Allah kata apa? Was-samaa'a rafa'aha, dan langit itu Allah Ta'ala tinggikan dia, wa wada'al mizan, dan Allah Ta'ala letak mizan. Mizan ni dia kata neraca keadilan. Allah berkata alla tatghaw fil mizan. Jangan sekali-kali kamu melampaui batas ataupun merosakkan mizan. Jadi topik kita mizan. Mizan ni kita terjemah literal, kita kata neraca keadilan. Tetapi mizan untuk skop yang lebih luas dan nanti akan diterangkan oleh buku ni. Mizan ni dia kata apa? Keseimbangan dan juga batasan. Keseimbangan. Seolah-olah Allah Ta'ala kata apa? Kalau kita ambil sudut ni, satu terjemah lain kita kata langit itu Allah Ta'ala angkat tinggi-tinggi, kemudian dia pun letak neraca keseimbangan. Lepas tu Allah kata alla tatghaw fil mizan, jangan kamu rosakkan neraca keseimbangan itu. Sebab kalau kamu rosakkan neraca keseimbangan itu kerana tangan kamu lepaskan gas karbon ke, buat pembakaran terbuka, tebang hutan dan sebagainya, kamu telah merosakkan neraca keseimbangan alam. Bila kamu buat lagu tu, bermakna kamu telah melakukan kerosakan dan timbal balik tu kena juga kepada kamu. Jadi dua ayat ini antara ayat yang sangat kita kata relevan untuk kita bincangkan. Dia kata mizan, antara contoh kita telah mengganggu kitaran ataupun susun atur mizan neraca ni adalah kita buat sesuatu melebihi dia kata batasan hak sepatutnya. Lepas tu bukan semua pokok dalam hutan tu kita tak dinafikan lah. Untuk pembangunan dan juga ekonomi kena ada apa kata industri pembalakan tak dinafi. Ataupun macam apa nak tanam sayur ke dekat kemerahan dan sebagainya, tak dinafi benda tu. Tetapi dia mesti melalui proses ukur, timbang tara. Contohnya nak tebang pokok tu boleh mungkin dalam kadar berapa ekar sahaja yang boleh tebang. Kemudian bila tebang tu jangan sampai merosakkan kawasan sekeliling. Itu kita kata neraca dia dibenarkan. Tiba-tiba kerakusan manusia ada rasuahnya, ada semua-semua sekali. Hak tebang tu ditebang dengan cara agresif sehingga merosakkan kawasan lain. Bahkan kadang-kadang bila tidak ada penguatkuasaan yang kukuh, yang kuat, tebang tu jadi lebih. Sebab saya dengar cerita ada dia ada kota CBT ataupun pejabat hutan semua sekali dia ada kota nak tebang pokok. Contoh dia kata untuk hutan sebuah negeri ni hutan kawasan ni, dia kata untuk dikeluarkan daripada hutan ni ada kita kata kadar dia berapa ekar. Untuk kota tahun 2016 sahaja. Lepas tu apa saya dengar cerita lah cakap-cakap orang yang dia ada maklumat dalaman, dia kata apa? Kalau ustaz nak tahu, kota hutan tahun 2018 di hutan sebuah negeri, tak payah sebut negeri mana, dia kata kalau ustaz nak tahu kerana corruption 2016 tu habis dah. Bayangkan. Patut hutan tu kalau ikut calculation 2018 baru keluar daripada hutan negeri tu untuk industri pembalakan. Tetapi oleh kerana kerakusan, oleh kerana rasuah dan juga tidak ada penguatkuasaan yang kukuh, walaupun sekarang dia kata kita baru 2016, masa tu saya bercakap dengan dia, dia kata kota 2018 tu habis dah keluar dah. Jadi bayangkan
kita kata ini satu tindakan yang telah merosakkan keseimbangan alam. Ataupun Nizam ni kata batasan, yang telah merosakkan batasan. Bila berlaku benda ni, macam cara kita tengok banjir berlaku, hujan banjir lumpur dan sebagainya. Okey, habis. Kemudian buku ni kalau kita tengok dia kata 40 hadis. Dan ternyata kalau kita tengoklah, banyak sungguh orang kumpul 40 hadis. 40 hadis. Saya ada baca beberapa buku, macam satu buku ni. Buku ni bagus juga untuk kita baca. Buku ni sekejap saya stop share je supaya tuan-tuan boleh tengok buku ni. Buku ni tajuk hadisnya 40 hadis tentang OKU. 40 hadis OKU. Buku ni ditulis oleh antara kita kata ilmuwan hadis di Malaysia, ada di USIM. Dr. Ahmad Sanusi. 40 hadis. Lepas tu kita ada seorang lagi kawan saya di Manjung, Manjung Perak. Dia ni Ustaz Ahmad Nasim. Dia antara bidang hadis. Mana buku Mami satu lagi? Tolong tutup mute. Okey, saya mute kan, tak apa. Kenapa 40 hadis? Apa isi 40 hadis? Dan bahkan kita umat Islam ni, kalau umat Islam di Malaysia bahkan di seluruh dunia, antara yang popular 40 hadis Imam An-Nawawi, Arba'in An-Nawawiyah. Yang mana dalam tu Imam Nawawi kumpulkan hadis-hadis yang penting berkaitan dengan agama kita, dan benda tu diulang diguna pakai. Rupanya pemilihan 40 hadis ini untuk mengenengahkan isu agama ni ada sandaran. Cuma hadis ni hadis dhaif. Ni saya duk baca-baca duk rujuk hadis ni yang cerita mengenai kelebihan mengumpul hadis ni, 40 hadis untuk umat Islam ni. Hadis ini disepakati oleh ulama hadisnya lemah, dhaif. Walaupun lemah ataupun dhaif, dia ada kita kata apa degree dia tu. Bukan kata lemah kita buang macam tu Maksud lemah yang ringan, bukan lemah yang berat. Okey, tak apalah, itu isu berkaitan dengan ulama hadis. Okey, kenapa 40 hadis? Rupanya ada hadis Hadisnya hadis lemah dalam Sya'bul Iman oleh Imam Al-Baihaqi, hadis 1685. Ini saya rujuklah. Nabi kata apa? Nabi kata pernah sekali Abu Darda cerita. Su'ila Rasulullah, ditanya kepada Nabi. Dia kata, "Ma haddul ilmi idza balaghahu ar-rajulu kana faqihan." Dia kata, apa batasan ilmu yang menunjukkan seorang tu faqih ataupun memang mendalam. Faqih maksudnya mendalam ilmunya. Dibeza alim dengan faqih. Lepas tu Nabi berkata, "Man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri dinihi ba'athahu Allahu faqihan wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahidan." Nabi kata, siapa-siapa yang hafizah, menjaga ataupun memelihara untuk umatku 40 hadis. Mana-mana hadis 40 hadis tentang urusan agamanya, besok Allah Ta'ala akan bangkitkan dia di akhirat sebagai seorang yang faqih. Lepas tu Nabi kata, aku akan jamin beri syafaat dan juga menjadi atas kesungguhan dia untuk mengumpulkan hadis ataupun kita kata nak mengajar umat Islam. Ini hadis yang menjadi inspirasi. Kenapa kebanyakan ilmuwan kalau kita perhati mereka kumpulkan hadis 40 dan sebagainya. Okey, cuma kadang-kadang ini kata kehebatan ulama lah. Dalam banyak-banyak hadis 40 dikumpulkan oleh para ulama seluruh dunia sepanjang zaman, yang paling menonjol dan disepakati antara yang terbaik adalah hadis 40 Imam An-Nawawi lah. Waktu pengarang kitab ni dia kata ini nak ambil keberkatan, nak mencontohi seperti apa yang telah dilakukan oleh Imam An-Nawawi, itulah. Okey, seterusnya harapan. Apa penulis ni nak daripada buku ni? Apa yang penulis nak? Yang pertama, dia kata supaya buku ni dimanfaatkan pada semua peringkat. Sebab tu dia nak supaya kalau boleh dikuliahkan. Sebab tu saya ambil inisiatif ni. Ialah saya tak ada kemampuan untuk kita tulis something yang berkualiti seperti dan aspek alam sekitar seperti Datuk Seri Zaini Ujang. Lepas tu saya pun knowledge saya tak ada sampai kepada tahap Profesor Zulkifli, guru saya tu. Tetapi at least bila mereka buat sesuatu, lepas tu mereka harapkan supaya hasil usaha mereka ini sampai kepada orang bawah, saya sahut cabaran itu dan saya teruskan. Dan kita berdoalah supaya usaha untuk khatam buku ni, kitab ni, tebal ni. Tu dia. Suku muka akan berjaya. Kemudian dia kata kalau boleh, bila habis buku ni nanti dia nak melahirkan golongan Muslim proaktif yang sedar kepentingan pelestarian alam sekitar. Dia tahap ilmu ni, ada banyak tahap ilmu. Antara satu tahap ilmu kita kata kesedaran. Ada kesedaran
ada kesedaran untuk buat ni. Kemudian bertitik tolak pada kesedaran itu, kita mulakan kecil-kecilan. Contohlah kita, mungkin sebelum ni kita tahu dah tak boleh buang sampah. Kita sekadar tahu macam tu. Bila kita dalami lagi agama kita, kita tahu, oh rupanya buang sampah ni dilarang agama kerana dia ada kemungkinan memudaratkan orang lain. Sebab dalam sebuah hadis dan Sunan Ibn Majah, Nabi kata, la darara wa la dirar. Tak boleh menimbulkan kemudaratan pada orang lain. Satu sampah yang kita buang, kita tak tahu apa impak daripada orang lain. Mungkin boleh menyebabkan apa? Air bertakun, jadi denggi, orang kena denggi dan sebagainya. Bila dah ada kesedaran itu, tahap berikutnya, sebelum kita jadi Muslim proaktif ni, kita cuba membaiki keadaan. Dan usaha baiki keadaan ni, usaha kecil-kecilan. Ini saya petik daripada kata-kata Dr. Zaini Ujang, saya dengar itu webinar tentang buku ni. Dia kata kita dah ada kesedaran, kita buat kerja kecil-kecilan. Kita keluar berjalan, petik sampah. Dia buat aktiviti seminggu sekali. Macam Lokman, Lokman, murid saya ni Lokman Kamli, dalam ni ada ni. Dia buat dengan wife dia, keluar berjalan sambil exercise, bawa plastik sampah. Jumpa kotak sampah. Bila kita buat, mingguan katakanlah macam tu, orang sekalian perhati, orang akan timbul kesedaran. Baguslah, buat kerja dia kata. Dan tu orang pun pakat-pakat buat. Lama kelamaan, dia akan jadi budaya. Sebab tu antara aktiviti yang dilakukan oleh Datuk Zaini Ujang ni, kalau tengok dalam Facebook dia, weekend pergi cuci sungai. Lama kelamaan, kalau kita buat secara istiqamah, dia akan menimbulkan gelombang. Gelombang kesedaran, orang nak pakat-pakat buat sekali. Lama kelamaan insya-Allah, kesedaran itu akan melahirkan golongan Muslim yang proaktif tentang kepentingan pelestarian alam. Okey, yang ketiga dia kata kami nak menyedarkan masyarakat betapa sungai perlu dijaga, jangan buang sampah. Hutan tak boleh ditebang sebab kita boleh kata dia sebagai stor oksigen, ataupun kalau kita tengok dalam Quran, makhluk selain pada kita ni Allah tak nak sebut dalam surah Al-Isra. Allah kata wa in min syai'in tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Semua makhluk langit di bumi bertasbih kepada Allah. Lepas tu wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tak ada satu pun makhluk di alam ini melainkan semuanya bertasbih kepada Allah, tapi kamu yang tak faham tasbih tu. Jadi antara satu yang disebut pokok bertasbih kepada Allah. Jadi kalau kita tanam pokok, seolah-olah kita tambah makhluk-makhluk Allah yang bertasbih. Dapat pahala ke tidak? Mudah kita kata benda tu menghasilkan pahala lah. Kemudian yang keempat, antara harapan kedua-dua penulis, dia kata kita nak menyedarkan masyarakat agar mizan, keseimbangan alam, disebut Allah tatghaw fil mizan dalam surah Ar-Rahman itu tidak dirosakkan. Sebab bila mizan alam ini dirosakkan, dia akan menimbulkan kita kata kemusnahan, berantai ataupun perkara-perkara yang kita kata collateral damage yang lain. Dan yang terakhir sekali, hak kelima yang saya petik pada buku ni, menyedarkan masyarakat betapa jaga kebersihan dan juga menjaga kelestarian alam ini adalah saranan agama. Okey, habis. Kemudian dah nama buku ni pun 40 hadis. Kita tengok apa metodologi pemilihan hadis. Ada dua cara. Prof Zul buat dia kata dia pilih yang sahih saja. Dia pilih yang sahih saja dan dia pilih hadis tu yang sesuai dengan konteks pelestarian alam sekitar. Cuma menarik tuan-tuan. Mula-mula sebelum saya baca buku ni, saya baca hak kecil ni dulu. Bila saya baca hak kecil ni, saya agak kagum sebab antara satu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita, baginda ni ada jawami'ul kalim. Allah Ta'ala anugerahkan jawami'ul kalim. Masuk kata-kata baginda ni ringkas, padat dan luas maknanya. Walaupun Nabi sebut satu hadis, kita nampak biasa, tetapi kalau sekiranya pakar bidang yang berbeza tengok hadis tu, dia akan faham hadis itu mengikut konteks bidang dia. Contoh, sebelum ni kita biasa dengar Nabi antara kata aktiviti Nabi ataupun nak cerita rendahnya hati Nabi ni, Nabi buat kerja sini di rumah, tolong isteri. Pan disebutlah hadis Nabi kata, dia kata Nabi menjahit kasut Nabi. Contoh kasut tu kadang-kadang rosak, Nabi jahit. Dalam buku ni, hadis yang cerita mengenai Nabi jahit sendiri kasut Nabi itu difaham oleh orang dalam bidang alam sekitar, macam Dr. Zaini Ujang, difaham sebagai apa? Difaham sebagai dia kata recycle. Sebab tu dalam satu proses untuk kita bantu bumi ini supaya tidak rosak, ada beberapa langkah. Antara satu langkah dia kata mengamalkan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular maksudnya kita jangan buang saja
beli benda baru. Kalau boleh pakai benda tu. Dia kata recycle, reuse dan sebagainya, reproduce benda yang sama. Itu kita kata apa, antara satu perbincangan dalam buku ni lah. Cuma saya nak sentuh yang kedua ni. Prof Zulkifli Yusof, bila dia ambil hadis tu, dia ambil yang sahih dan diperhati yang sesuai dengan konteks pelestarian alam sekitar. Dan insya-Allah bila kita sampai pada hadis-hadis ni, saya percaya tuan-tuan pernah dengar hadis tu, biasa dengar, tapi tak nampak sudut ni. Tak nampak sudut alam sekitar ataupun pelestarian alam yang perlu kita ketahui. Itulah kelebihan, kehebatan Nabi kita. Dia bicara satu topik luas, boleh difahami daripada berbagai sudut. Okey. Kemudian metodologi pemilihan fakta, sebab Prof Zaini Hujan ni dalam bidang alam sekitar, itu dia punya apa, dia punya kepakaran dia. Dia kata jurutera alam sekitar. Dia ambil data saintifik, data sejarah yang reliable, yang insya-Allah kita boleh ambil manfaat lah. Lepas tu dia kata buku ni pun kalau penggubang dasar baca pun bagus, pun bagus. Lepas tu bila saya khatam buku ni yang pertama ni, saya kata buku ni bukan setakat kena buat kuliah di surau masjid, kalau boleh kena masuk dalam silibus sekolah rendah, tadika lagi. Supaya daripada kecil lagi, anak-anak kita tahu penting untuk jaga alam sekitar ni. Okey. Pelestarian alam dan juga maqasid syariah. Maqasid syariah. Ni saya petiklah daripada buku ni, kerosakan alam sekitar seperti kegiatan menembang hutan. Berfungsi menyejukkan persekitaran. Ataupun penggunaan bahan api fosil yang lebih sehingga mengakibatkan pemanasan global, salah sebenarnya di sisi Islam. Sebab apa? Dia menyanggah maqasid syariah. Maqasid syariah ni dia apa? Maqasid syariah ni gini, kalau saya nak explain dalam bahasa mudah lah. Islam diutuskan Allah melalui Nabi kita, apa sebab? Sebab nak jaga 5 perkara. Nak jaga 5 perkara. Apa dia 5 perkara tu? Yang pertama, nak jaga nyawa. Lepas tu kalau terperhati dalam Quran atau dalam hadis, nampak sangat ketara. Allah Ta'ala sangat mengarahkan kita untuk, antara objektif utama syariat Islam disampaikan kepada kita, satu sudutnya adalah untuk jaga nyawa. Sebab tu kalau siapa bunuh orang, dia akan menerima hukuman yang berat, qisas, bunuh balas. Maksud demi untuk jaga nyawa tu, Allah Ta'ala impose ataupun arahkan kita satu hukuman yang sangat keras supaya orang jadi takut nak bunuh orang, lalu nyawa manusia terjaga. Yang kedua, jaga agama. Punyalah dahsyat Allah Ta'ala nak jaga agama ni. Kalau siapa kita kata murtad keluar pada agama, antara hukuman dia disebut dalam hadis lah, kita dibunuh. Tapi ni kita bincang lagi panjang lebar lah. Yang ketiga, nak jaga akal. Sebab tu kalau siapa rosakkan akal, contoh minum arak, hukuman dia kena sebat. Ada nas kata 40, ada kata 80. Kenapa hukuman berat itu diberikan? Supaya manusia ni rasa takut. Tak mudah-mudah rosakkan akal, minum arak, ambil dadah, ekstasi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, maqasid syariah. Prinsip kenapa Islam dihantar ni, nak jaga keturunan. Sebab tu tak boleh berzina. Tak boleh berzina. Bila kalau berzina, kena sebat 80 kali. 100 kali sebat. Dalam surah An-Nur. Ataupun dihukum rejam sampai mati. Itu dalam sunnah Nabi. Maksudnya, demi untuk jaga benda-benda ni, hukuman berat dilakukan supaya menggerunkan manusia tidak merosakkan 5 ni. Dan yang terakhir sekali, harta. Lepas tu tak boleh mencuri hak orang. Kalau curi harta orang, dikenakan hukuman berat. Apa dia? Potong tangan. Lepas tu sebenarnya ada lagi pandangan mengatakan, ada satu lagi. Dia kata maruah. Saya tak masukkan sini lah. Maruah pun dia kata antara perkara yang dijaga juga oleh Islam. Lepas tu tak boleh tuduh orang berzina. Sebab kalau dituduh orang berzina, hukuman dia disebut surah An-Nur, kena sebat sampai 80 kali. Okey, rupanya menjaga pelestarian alam supaya alam ini tidak rosak, dia sangat seiring dengan maqasid syariah. Hak mana satu? Yang pertama tu. Yang pertama. Kenapa? Kalau kita ambil sifat mudah lah. Kalau sekiranya kita pelestarian alam ataupun kerja-kerja tebang pokok dan sebagainya tidak dikawan, lama kelamaan manusia akan makin kurang oksigen. Ataupun kalau tak dikawan pelestarian alam tebang pokok dan sebagainya, ataupun pelepasan karbon ke kita kata atmosfera ni, apa bahaya dia? Dia boleh menyebabkan alam ni rosak, kestabilan kita kata cuaca alam dan sebagainya, lepas tu ice melting dan sebagainya, dia akan mengakibatkan kerosakan yang banyak. Bila kerosakan tu berlaku, timbal balas dia mungkin berlaku landslide, tanah runtuh, meragut nyawa.
dan sebagainya. Lepas tu dia kata maksud dia nak jelaskan dalam buku ni, tengok. Dia kata ayat ni. Dia kata maksud fasad kerosakan yang berbagai datang daripada ayat ni. Allah kata dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maksudnya berbagai kerosakan yang berlaku di daratan dan di lautan kerana tangan manusia. Seperti apa? Seperti tebang pokok. Bila tebang pokok, ada possibility lain berlaku bencana alam. Contohlah berlaku banjir besar, banjir lumpur. Banjir itu pula bila datang, macam contoh kita saya sebut kes di Cameron Highland tahun 2012 tu. Berlaku banjir lumpur, tak pernah berlaku dalam tempoh masa puluh-puluh tahun. Bila cek terlalu banyak kebun haram, dan kebun haram dicek tu seluas 10,000 padang bola sepak. Saya ingat lagi lah fakta tu, lebih kurang. Bayangkan bila orang ni pergi sini, sepatutnya di segi mengikut Jabatan Alam Sekitar, tempat ni tak boleh ditebang pokoknya untuk buat kebun. Dia akan menyebabkan kawasan tadahan hujan tu tak mampu ditahan oleh pokok-pokok. Tapi orang tak peduli, lalu orang langgar semua. Akhirnya menyebabkan banyak pokok-pokok ditebang. Lepas tu kata tanah pun, bumi pun tak kukuh lagi untuk menampung hujan, berlaku banjir. Bila berlaku banjir ni pergi ke kawasan bawah, langgar rumah orang, ada orang mati dalam rumah tu. Kerana lemas, kerana banjir tu. Jadi itu antara kaitan yang mudah kita nak faham kenapa pelestarian alam ini perlu kita lakukan, dan ia berkait rapat dengan maqasid syariah. Antaranya adalah menjaga nyawa dan juga menjaga harta. Ini kaitan-kaitan dia. Okey. Lepas tu satu lagi isu, gas rumah kaca. Gas rumah kaca ni saya pun sebenarnya tak berapa nak faham juga dipanggil apa. GHG, greenhouse gases. Dia gini, dia kata sebenarnya dibagi analogi, perumpamaan. Gas rumah kaca ni dalam skop yang kecil. Kemudian kita hidup di dunia ni, kita hidup di alam, di bumi ini pun seolah-olahnya kita berada dalam sebuah rumah yang besar, yang mana bumbungnya adalah langit ataupun lapisan atmosfera. Ini mungkin tak tepat perbincangan saya ni, saya jelaskan sekadar apa saya mampulah. Okey, rumah kaca ni, dia kata bangunan dinding, atap dibuat pada kaca dengan tujuan untuk panas daripada sinar matahari yang ditangkap pada waktu siang itu terperangkap dalam bangunan sehingga malam. Dan biasa rumah kaca ni digunakan oleh petani di negara 4 musim. Kita di Malaysia mungkin tak nampak lah. Supaya walaupun musim sejuk, dia still boleh kita kata melakukan aktiviti pertanian tu. Sebab malam biasa semakin dingin, tapi tak dingin juga sebab kita kata gas rumah kaca ataupun kepanasan siang tu dikurang. Okey. Kemudian dalam skop yang lebih besar, seolah-olah nak kata alam kita tinggal ni, dunia ataupun bumi yang kita tinggal sekarang ni, dia juga seperti sebuah rumah yang besar. Dan dia kata gas-gas yang dilepaskan ke ruang atmosfera ni dengan berbagai aktiviti, sama ada hak berbentuk semula jadi ataupun buatan manusia. Contohnya kita bernafas atau penguraian bahan organik, kebakaran ke ataupun letusan gunung berapi. Ini pun seakan-akan kita kata aspek yang kita kata gas rumah kaca tadi tu. Cuma masalah sekarang ni mizan tu. Mizan. Kalau sekiranya benda ni berlaku dalam keadaan yang terkawal, ada batasan dia mengikut mizan. Ayat surah Ar-Rahman tadi, mengikut mizan ataupun neraca hak sepatutnya, batasan hak sepatutnya, dia tidak akan memudaratkan alam. Tetapi hak masalah sekarang ni, pelepasan gas rumah kaca seperti hak digambarkan dalam bentuk ni, dia telah melampaui mizan batasan hak sepatutnya, yang mana menyebabkan dunia ini semakin sakit. Nah, itu dia kata pelepasan gas rumah kaca. Lepas tu bila baca buku ni, dia akan sebut berkali-kali ni GHG ataupun gas rumah kaca dan sebagainya, supaya kita boleh faham secara lebih menyeluruh. Okey. Prinsip dia kata gas rumah kaca diperlukan. Memang benda ni perlu sebab semua ni mizan. Bahkan mizan ni tuan-tuan, kalau kita luaskan skopnya pada tubuh kita. Pada tubuh kita pun ada mizan ni. Contoh. Kita tinggi 5 kaki 4. Berat badan 120. Nampak tak balance, tak cukup, tak kena dengan BMI dia. Kita pun pergi jumpa dengan doktor. Masa jumpa doktor, kita semput. Bernafas pun semput. Kaki pun dah sembak, bengkak. Mungkin jantung ataupun buah pinggang dah tak berfungsi. Waktu doktor tengok, awak ni 5 kaki 4 inci tinggi. Sepatut bukan berat ni, tapi berat awak dah melebihi. Maksud awak telah tidak menepati mizan ataupun neraca
hak sepatutnya ada pada tubuh seorang manusia yang sihat. Jadi doktor kata apa? Lepas tu doktor pun cek. Doktor cek gula kita berapa? Gula kita 15. Gula kita 15. Sedangkan mizan, batasan neraca hak sepatut pada gula untuk manusia sihat berapa? Tidak boleh melebihi 5 contohlah. Lepas tu doktor pun ambil lagi. Dia cek blood pressure. Tiba-tiba blood pressure kita kata atas 180, bawah 160. Doktor berkata ni tak boleh, ni tak normal ni. Ini tidak menepati mizan neraca ketika keseimbangan hak sepatut ada pada manusia. Jadi doktor pun nasihatkan kita, doktor kata kena kawal makan, kena exercise dan buat perkara-perkara lagi. Apa tujuan doktor suruh kita buat benda tu? Doktor nak kita kembali kepada mizan hak sepatutnya yang ada pada orang sihat. Itu skop lain. Pada tubuh kita pun ada mizan dia. Kita kata pun mizan yang telah Allah Ta'ala tentukan, yang mana Allah Ta'ala buka ilmu kepada para doktor dalam bidang perubatan untuk mengenal pasti apa mizan hak sepatutnya pada kita kata pada tubuh manusia. Kemudian kalau kita kembangkan lagi, apa mizan hak sepatutnya kepada alam. Hak ni ditemui oleh para saintis, orang dalam bidang ni lah. Dan orang buat kajian mengenai alam sekitar ni kata memang makin lama makin dahsyat. Kita kerosakan pada mizan sebab apa? Terlebih manusia ni. Lepas tu kalau kita kaitkan juga isu mizan ini kena cukup, boleh kita kaitkan juga dengan prinsip Islam yang dikatakan sebagai wasati. Ini tak disebut dalam buku ni lah. Wasati. Wasati ni dia kita wasat ni maksudnya adil. Ataupun dalam terjemahan yang paling tepat, saya pernah baca dia kata apa? Justly balance. Justly balance. Dan balance ataupun seimbang pada wasati tu yang kita kata sama seperti mizan nak ditentukan ni, dia merangkumi timbangan dua ekstrim dalam aspek kita kata kehidupan individu, dalam aspek berbelanja dan dalam aspek akidah. Contoh, Allah Ta'ala sebut, ni tak sebut, ni poin daripada saya terintah ayat ni. Allah kata apa dalam surah Al-Isra? Allah kata wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Jangan jadikan tangan kamu terbelenggu ke leher kamu. Kenapa? Itu kiasan pada kedekut yang terlampau sangat. Wala tabsutha kullal basti. Jangan kamu buka sebuka-bukanya. Kenapa? Fataq'uda madhmuman makhdhula. Tindakan yang ekstrim terlalu kedekut akan menyebabkan kamu madhmum, dicela. Orang kata itu kedekut, tak ada masing, kedaung, aji bakhil. Maksud Allah kata maluman mahsura menyesal. Sebab apa? Kita kena duduk tengah-tengah. Maksud kita berbelanja tanpa kedekut, tapi jangan boros. Itu disebut dalam surah Al-Isra. Sama juga disebut. Perkara sama dalam surah Al-Furqan. Allah kata apa? Antara ciri ibadur rahman, hamba Allah, dia sayang, adalah orang yang menepati mizan dalam berbelanja. Allah kata apa? Ayat tu panjanglah. Wa ibadur rahman, hamba Allah ar-Rahman, disebut sifat-sifat. Antara satunya Allah kata walladzina idza anfaqu, itu orang yang bila mereka berbelanja lam yusrifu, tidak terlampau membazir, wa lam yaqturu, dan tidak juga bakhil kedekut, wa kana baina dzalika qawama, dia duduk tengah-tengah antara dua tu. Maksudnya tak boleh ekstrim terlalu bakhil, tak boleh ekstrim terlalu kedekut. Bahkan dalam bab akidah Islam ni pun kena dengan mizan dia, wasati. Wasat tu pertengahan antara dua ekstrim. Ekstrim pertama, siapa ekstrim pertama adalah Yahudi yang terlalu materialistik, disebut dalam Al-Quran. Dia kata arinallah jahrah, tunjuk kepada kami Allah tu seketul. Jadi kita tak boleh macam tu. Sama juga Nasrani, ekstrim juga, terlalu spiritualistik. Macam mana? Sehingga mencipta kehidupan secara rahib. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid. Waja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah. Dan kami timbulkan, jadikan ke dalam hati pengikut Nabi Isa itu kemudiannya kasihan belas, kasih sayang. Lepas tu rahbaniyah, hidup secara rahib. Hidup secara rahib macam mana? Buang dunia. Duduk di gunung, duduk di bukit, tak kahwin. Sedangkan dunia kita perlukan dalam kadar sepatutnya, dan kita pun perlu, kita kata, melengkapi kehendak kita sebagai manusia nak berpasangan. Islam duduk tengah-tengah, wasati. Maksud Islam boleh cari harta asalkan ditunaikan hak dia. Dan Islam mengambil kira aspek spiritual ada juga, tapi ada batasan dia. Kena ada masa kita berkahwin, tidur dan sebagainya. Maksudnya kalau kita bincang bab mizan ni, dia sangat luas dan sangat Islami. Dan apa hak menarik bila saya baca buku ni,
dia jadi buka lagi luas sudut pandang saya. Oh, rupanya wasati dan juga mizan ini bukan hanya pada tubuh kita, pada agama kita, cara kita belajar dan sebagainya. Dia merangkumi mizan tu, neraca wasati pertengahan adin itu pada darah tinggi, pada kadar gula dalam darah, pada kadar BMI, dan kalau tengok dalam buku ni, kadar lebih besar, apa dia? Dia melibatkan apa? Mizan pada alam semesta. Maksudnya karbon-karbon perlu, tetapi jangan berlebih. Kalau tak cukup pun bahaya juga. Kalau terlebih boleh merosakkan alam dan sebagainya. Allahu a'lam. Okey. Ni dia kata beberapa langkah. Ni kita dia ambil apa pada ayat ni. Sorry. Dia ambil pada ayat-ayat ni. Still lagi zaharul fasad fil barri wal bahr. Ni menarik bila kita baca dia terangkan ada sampai 3 sudut pada ayat ni. Dia kata beberapa langkah untuk mengatasi kerosakan hak berlaku ni. Dan hujung tu hak saya paling suka sebab apa? Ni SDG kami, saya staf UA, bila rektor baru masuk ni Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, dia bawa masuk benda ni dalam UA, dan benda ni memang alien. Terkejutlah kami masa Tan Sri Zul baru masuk. Tapi bila kita perhati balik, ternyata benda ni sangat Islami. Sangat Islam. Walaupun mungkin ada setengah-setengah isu ada pertikaian kita, tak apa. Dia kata cara untuk kita mengatasi kerosakan. Ini masuk elemen tafsir lah. Satu ayat ni, surah Ar-Rum tadi tu. Yang pertama, berdasarkan ayat ni, dia kata kena sedar kesilapan kita terhadap alam. Allah kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah tak sebut bima kasabat. Ni perkataan kasabat. Timbul kerosakan, bencana di darat, lautan sebab apa? Kasabat aydin, kerana apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia, kerakusan manusia. Contohnya manusia, undang-undang tu ada tapi dilanggar undang-undang itu sehingga merosakkan keseimbangan mizan tadi tu. Allah Ta'ala turunkan ayat ini suruh perhati, suruh kita sedar. Jadi bila kita baca ayat ni, kita pendengar berbagai masalah, kita kata kerosakan alam sekitar ni, kita kena ada satu kesedaran dulu. Oh, benda ni salah. Salah siapa? Salah aku. Salah aku sebab apa? Mungkin kerana aku pilih pemimpin yang korup. Contohlah. Dan sebagainya. Bila dah sedar kesalahan tu, kita kena sedar pula. Dia bukan salah saja. Dia ada akibat kerosakan tu. Berlaku banjir besar di Kelantan. Contohlah. Berlaku banjir besar di Kelantan. Menyebabkan kota-kota Kuala Krai tenggelam habis. Banyak lumpur, berapa ramai ada hak mati, kerosakan kemalangan jiwa, kerugian harta benda. Rupanya bencana kerakusan manusia kita tak boleh sedar saja. Kita kena tahu fasa berikutnya dia ada mudarat yang perlu dibendung. Sebab kadang-kadang kita sedar tapi kita tak nampak mudarat, kita tak boleh bertindak sepatutnya. Tapi ayat ni dia masukkan ketiga-tiga elemen tu. Yang pertama, sedar salah. Bila sedar salah, kena tegur. Ataupun kalau kita dah buat, berhenti. Kemudian yang kedua, sedar dia ada mudarat. Dia ada kesan berantai daripada kemusnahan itu. Kat mana tu? Ni, Allah kata, liyudhiqahum. Maksudnya, kita rakus, alam musnah. Lepas tu, bila alam musnah, impact tu kena balik pada kita. Berlaku landslide, banjir lumpur dan sebagainya. Kenapa berlaku banjir lumpur tu? Kita pun buatlah balik. Kita kata contoh, pihak kerajaan pun kaji. Kenapa banjir lumpur tak pernah berlaku? Dan kata timbul demikian tu, liyudhiqahum, Allah Ta'ala hendak mereka rasa. Ba'dal ladzi amilu, sebahagian daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat sebelum, merosakkan alam ni. Yang ketiga, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka bertaubat. Dan taubat di sini, kata ni ayat ni sedap ni. Bahagian taubat ni saya baca. Dia kata langkah ketiga supaya mereka kembali insaf dan taubat. Dia kata frasa kembali taubat ni tak cukup dengan hanya dia kata pasrah dan berlinangan air mata di tikas sejadah pada penjuru masjid sambil menyesali apa yang telah dilakukan. Dia kata bahkan kembali juga bermaksud tidak lagi melakukan sesuatu pekerjaan, perniagaan, pertanian, perdagangan, perindustrian, perlombongan, pengangkutan dan sebagainya yang boleh merosak dan menjejaskan keseimbangan mizan tu. Lepas tu dia kata sebagai ganti dah kita kembali ni, dia kata sebagai gantinya segala kegiatan duniawi perlu dilakukan secara mesra alam, tabi'i dan lestari. Apa tu hak ni lah yang
terkandung dalam inisiatif ni. Inisiatif mengenai 7 matlamat pembangunan lestari PBB menjelang 2030. Saya terkejut juga rupanya ada setengah negara tu dah impose tak boleh dah pakai bahan api fosil petrol, kena pakai elektrik. Tak boleh tu, tak boleh ni. Macam-macam lagi. Kenapa mereka betul-betul nak selamatkan. Lepas tu rupanya sejarah SDG ni dia ni mula daripada tahun 2015, tak salah saya. 2015 ni dia baru mula SDG, tapi sebelum tu dia ada MDG. Tak salah, Millennium Development Goal. Dalam MDG tu dia baru start identify atau kenal pasti beberapa sahaja. Dia kenal pasti cuma tak salah saya 8 isu yang kritikal yang kita kata penghuni bumi seluruh negara kena ambil kira benda ni. Kemudian bila menjelang 2015 mungkin kerana pengalaman dan juga kajian yang berbagai, lalu United Nations ataupun PBB perkenalkan 17 dia kata Sustainable Development Goals. 17 ni. Dan kami di UAE, rektor kami bawa masuk benda ni. Dan masa bawa masuk terkejutlah. Apa ke benda ni? Dan rektor kami, Tan Sri Ridwan Kifli, saya bagi kredit kepada beliau. Dia di UAE ni dia buat program turun ke sungai, cuci sungai dan sebagainya. Lepas tu dia nak galakkan lagi supaya benda ni berlaku on ground sungguh. Dia perkenalkan flagship. Flagship ni macam kita kata pemegang taruh lah, pemegang taruh utama. Contoh, okey sekarang ni di UAE ada sungai. Siapa nak jaga sungai? Lepas tu kuliah engineer ni pun macam angkat tangan. Dekan yang angkat tangan. Okey, kami ambil inisiatif untuk jaga sungai. Jadi jaga sungai bukan jaga saja, jaga dari sudut yang luas lah. Maksudnya pastikan tidak ada hakisan. Kalau ada pembangunan yang boleh merosakkan sungai, buat something. Guna teknologi yang mereka miliki. Kemudian contoh, seterusnya siapa lagi nak pegang? Taruh dalam UAE. Lepas tu datang pula kuliah architecture, seni bina. Dia kata kami akan jaga isu pengangkutan dalaman. Kita nak pastikan kita ada bas, tapi bas tu bas elektrik ke, mengurangkan karbon ke, ataupun kita galakkan gunakan basikal ke sebagainya. Itu maksud bila rektor buat tu, boleh kita nampak benda ni. Dan 17 ni, kita tengok satu-satu. Yang pertama, no poverty. Dia kata menjelang tahun 2030, menjelang tahun kita tak ada lagi no poverty. Jadi untuk pergi ke situ, kena adalah program-program dia. Dan kalau kita tengok dalam website, cerita pasal SDG ni, ada inisiatif itu. Walaupun sebenarnya poverty, kata kemiskinan tak boleh dibuang. Tak boleh dibuang daripada kita kata kehidupan manusia. Dia dah jadi macam satu fitrah. Tapi at least kita kata ini inisiatif untuk mengurangkan. Lepas tu zero hunger. Zero hunger. Lepas tu maknanya good health. Lepas tu quality education, gender equality. Ini mungkin ada sedikit pertikaian. Persamaan gender ni macam mana. Okay, tak apalah. Lepas tu clean water and sanitation. Apa lagi ni? Affordable and clean energy. Sampailah yang ke-17. Cuma hal menarik Tan Sri Rektor UAE ni saya just share. Dia dia kata kita ni dia sebab apa dia UAE ni lepas Tan Sri Rektor masuk antara dia punya tagline dia di UAE kata leading the way. Kita kena lead. Rektor kata kita kena ada SDG yang ke-18. SDG yang ke-18 apa maksud dia? Spirituality. Sebab benda ni macam memang dia base pada sains belakang ni. Cuma masalah kadang-kadang masalah setengah saintis mereka macam nak abaikan aspek spirituality ataupun kerohanian. Jadi Tan Sri Rektor dia appoint. Alhamdulillah saya salah seorang yang terlibat lah. Tapi saya memainkan peranan kecil lah. Saya tukang bawa beg gitu ya. Dalam tim ni Tan Sri Rektor appoint dia leader group ni Prof Abdul Aziz Barghun. Lepas tu dia punya deputy leader ni deputy chairman dia Datuk Hamidun. Datuk Ustaz Hamidun. Lepas tu senarai lagi lah. Lepas tu macam-macam lagi lah. Apa yang kami bincang, dia nak propose. Dan kalau boleh nak bawa. Bukan setakat 17, ada 18. Dan yang ke-18 itu antara satu perkara yang perlu diambil kira untuk kita kata pembangunan lestari ini adalah aspek spirituality. Maksud kerohanian. Cuma kami bincang sekarang ni memang pening lah. Sebab kerohanian ni kalau kita UIA, Universiti Islam, bawa sudut hak Islam, kita kata apa, dia mungkin nampak bias. Lepas tu bila
benda ni dibawa ke PBB untuk diterima masuk sebagai SDJ. Kalau 14 mungkin akan timbul pertikaian. Jadi benda tu masih dalam aspek kajian. Ni saya patut tak dicerita tapi saya dah cerita. Maksudnya kita kena buat something. Kita kena buat something. Okeylah tuan-tuan, ni contoh lah kata contoh bagaimana kita boleh buat. Dia kata contoh isu karbon. Pelepasan dan juga pencebaran global. Banyak. Ini sehingga mengganggu mizan. Jadi apa pendekatan dia? Kurangkan pelepasan karbon. Contohnya ada negara-negara dah tetapkan tak dipakai dah fosil energy macam petroleum, kena pakai elektrik. Lepas tu lagi inisiatif tambah takungan karbon. Takungan karbon ni macam mana? Macam kurangkan pelepasan karbon ni teknologi hijau, maksudnya pakai elektrik dan sebagainya lah. Ataupun sistem hak kita boleh perkenalkan gaya hidup. Yang ni takungan karbon pokok dan tumbuhan. Tanam pokok sebanyak mungkin. Kenapa pokok ni akan jadi satu tadahan hujan? Satu lagi pokok ni akan menghasilkan oksigen. Kita tahu kita belajar sini kitaran dia. Kita perlukan oksigen, pokok perlukan karbon. Jadi kita hembus keluar karbon dioksida, pokok seduh, dia pun keluarkan oksigen. Ini kata kita semula ni. Inilah tuan-tuan, masya-Allah. Ini bahagian mukaddimah, tak habis lagi ni. Mukaddimah dia banyak lagi ni. Mukaddimah dia, buku ni ada sampai berapa muka surat lagi, insya-Allah kita akan bincang untuk sesi akan datang dan kuliah. Saya bedah buku ni. Kuliah akan buku ni insya-Allah di surau kami melalui platform online ni insya-Allah pada Khamis pertama dan juga Khamis yang keempat. Khamis kedua ketiga tu ada siri lain di surau ni, kuliah tafsir. Saya ngajar tafsir. Tapi untuk buku ni kita ambil kuliah minggu pertama dan juga minggu yang keempat. Tuan-tuan, setakat tu dulu dan nak masuk isyak. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang kita share pada malam ini dapat memberi manfaat kepada semua dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan cara ini kita akan menyebar luaskan lagi manfaat ilmu dan menyedarkan kita, anak kita dan masyarakat secara keseluruhan tentang kepentingan untuk menjaga alam sekitar berasaskan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita dalam hadis baginda melalui buku ni 40 hadis pelestarian alam sekitar. Cukup untuk malam ni. Saya tak buka sesi soal jawab tuan-tuan, takut jadi panjang. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri, mudah-mudahan perkongsian pada malam ini dapat memberi manfaat kepada semua. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah kita jumpa minggu depan ataupun minggu yang keempat.